Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cerita sikit pasal motor ni. Okey. Aku dah lama tak buat video Kesihatan turun naik. On off demam. Tak tahu nak cakap macam mana. Sampaikan motor SS tu pun motornya dah hidup. Sebab yelah, bila aku demam, aku tak buat kerja seminggu. Sekarang pun tak okey lagi, tapi boleh lah buat kerja. Double R ni ownernya daripada KL. Hari dia call aku tu, dia cakap, "Zam, ada kat rumah tak hari ni? Abang nak datang rumah ni, nak hantar motor." Cakap, "Ada bang." Sekejap lagi aku tunggu tak ada. Sekejap lagi tengah hari dia mesej aku, "Zam, motor tak hidup lah Zam." Aku ingat kan dia hantar naik towing. Dibawa motornya. Lala motornya mati dekat Melaka. Lepas tu aku carikan lah towing. Aku cari-carikan towing. Sekejap lagi mahal sangat. Lepas tu ujung-ujung abang ni cakap, "Tak risau Azam, bab ni semua kawan dah settle lah." Dia cakap. Aku pun tunggu lah. Aku tunggu sampai pukul 5 pun tak ada. Kejap lagi daripada jauh aku tengok, motor tolak double R. Mak Datuk tolak pakai RS RS tolak double R daripada Melaka. Aku ingatkan naik towing. Ingat aku, bila aku buka motor ni, masalah dia macam ni tau. Masalah dia, motor ni dia pakai blok 1878. Tapi dia pakaikan piston paku silang dekat blok 1878. Dah motor dia jam. Dia belum jam lagi lah, tapi dah slip dah rosak. Lepas tu dia punya tapak ribal pula, dia pakai Boyesen dia pun dah pecah. Okay, jadinya aku tunjuk dengan korang masalah motor ni dulu. Abang ni, blok ni, dia dah beli blok baru. Blok dia pun aku lagi sikit lagi nak puting. Aku nak polish lubang exhaust. Aku nak settlekan lubang transfer port dalam dia tu. Lepas tu kita pasang motor ni, kita hidupkan motor ni. Sekarang ni aku tunjukkan korang dia punya keadaan slip dia kalau kita pakai piston paku silang dekat blok 1878. Okey, jadinya sekarang kat tangan aku ni, dia punya tapak ribal tapak ribal dia dah pecah separuh macam gitu Dedom Dia pakaikan piston paku silang. Piston paku silang ni duduk dia dekat 1855. Jadinya apa jadi kalau kita pakai blok 1878 pakai paku silang? Kau nampak tak dalam tu? Slip dia jadi macam mana? Dia berkotak macam gitu kan, dekat lubang transfer tu. Kiri kanan dia jadi macam tu. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab paku tu dia bergesel dekat situ. Jadinya korang yang pakai blok 1878 tu, kalau boleh, bukan kalau boleh, memang jangan pakai piston paku silang. Piston paku silang tu dia untuk blok 1855 saja. Okey, mantap di jalan raya. Sekarang korang tengok aku sambung footing blok ni. Okey, aku tinggal footing lubang dalam dengan lubang exhaust.
sekarang kita buat lah motor double R ni. Kita pasang tapak rival dia. Tapak rival dia ni kan sebelum ni dia pakai V-Force kan. V-Force pula. Tapak rival dia ni sebelum ni dia pakai Boyesen. Okay. Jadinya aku tukarkan yang standard. Sementara tunggu Eddie nak pasang rival dia tu, kita pasang dia punya power valve. Power valve dia aku dah servis semua. Jadi kita tinggal pasang je. Jadi korang tengok aku pasang power valve, lepas tu kita pasang. Jadi kita pasang power valve dia. Okey. Power valve dia aku dah servis. Dekat power valve ni macam biasa lah geng. Dia ada tulis L, dia ada tulis R. Left and right. Right. Okey, jadi kita pasang yang sebelah kiri dulu. Okey, kalau macam power valve, ingat yang korang tak payah gosok pakai kertas pasir benda ni. Okey. Biar je dia bergerak macam gini. Okey, lepas tu kita pasang yang sebelah kanan pula. Dekat dalam tu aku dah letak minyak tau. Kedudukan dia macam gitu Kalau power valve, kau nampak kan marking dia tu kan. Titik ni bertemu dengan titik yang sebelah sini. Okey. Lepas tu kita pasang skru dia. Skru dia memang Allen key 2 biji. Lepas tu korang ikat lah. Lepas tu kita pasang terus dekat enjin blok ni. Okey geng, sekarang kita pasang dia punya blok. Kita letak tuti dulu dekat piston, dekat ring, dekat blok. Macam biasalah pasang pin ni, klip ni dekat sebelah kanan Nak pasang klip ni macam biasa geng. Kita letak benda ni dekat ujung-ujung kepala dia ni, dekat ujung-ujung lubang ni. Okey, kita tekan benda ni. Tu kita ambil screwdriver. Kita pusingkan benda ni, kita tolak je benda ni ke atas. Macam gitu Lepas tu kita tolak masuk ke dalam. Benda ni pun kadang-kadang susah juga nak masuk. Tapi biar dia susah, jangan dia terlalu senang. Bila dah masuk tu kita pusingkan lah benda ni. Dia akan ada 2 lock lah. Satu dekat sini, lepas tu center bush memang sebelah kanan tau. Jadi kita kena pakai center bush. Center bush ni biasanya dekat blok lama memang susah nak buka. Aku tak tahulah dekat blok lama yang ni dia senang buka ke dia susah buka. Jadinya kita try lah. Kita tengok dia senang buka ke dia susah buka. Blok lama ni Okey, dia senang longgar maknanya dia senang buka lah. Kalau dia susah buka, aku tunjuk dengan korang macam mana cara kita nak buka benda tu. Tapi kalau dia senang buka, tak dapat nak tunjuk macam mana cara kita nak buka benda yang susah. Tapi ni senang. Dua-dua pun longgar. Jadinya kita tak dapat nak tunjuk macam mana nak buka kalau center bush ni ketat. Okey, jadinya ni blok motor dia aku dah siap coating. Lubang exhaust dalam pun dah polish. Lubang transfer port dalam pun dah coating. Jadinya sekarang kita pasang dekat motor Kita letak minyak sikit dekat ring-ring dia ni. Jangan letak banyak-banyak sebab aku pakai 747 ni. Lepas tu aku akan pasang dekat blok dia punya piston ni. Tahan dia blok dia. Kita alas kain dulu supaya orang cakap, yelah kalau klip tu nak terpelanting, dia taklah masuk dalam enjin Lepas tu sampai bunyi ketek tu, itu maknanya dia dah masuk. Lepas tu nak memastikan lagi, korang ketuk benda ni ke sana macam ni. Lepas tu daripada sana pun ketuk ke sini. Alright.
barulah kita pasang dia punya skru. Dekat kau main starter sikit-sikit, gerak-gerak pakai tangan. Saya laju apa? Lagi. Okey dah. Naikkan piston dia sampai atas ni. Alright, lepas tu kita pasanglah skru dia. Jadinya dia akan ikat head dia. Dia sebab kalau nak ikat head ni kan, dia nak kena orang yang rasa benda tu. Benda tu dah ketat macam mana. Ikat tu kena silang, bukannya macam biasa lah ikat head tu, bukannya ikat satu tempat ketat. Dia macam itu nanti boleh patah tiang blok. Jadi ikat je korang kena silang lepas ikat. Sebab motor ni dia pakai chamber tau. Dia pakai chamber DBS Indonesia, DBS kopi lah, 280 lah. Jadinya kita kena tukar ni, kena naik 290. Kita tengok pilot dulu. Kalau pilot dia 30, aku try dulu pasang. Pilot dia 27 Aku pasang exhaust je. Exhaust dekat pagar tu. Okay, dia kalau double R standard betul yang betul-betul standard, dia akan ada benda ni. Benda ni dia duduk dekat tapak exhaust bawah. Jadinya benda ni dia akan duduk macam gini dekat blok. Dia penutup tengkuk exhaust lah. Senang cerita kalau macam tak tahu nak cakap dia leaking ke apa kan. Dia taklah basah kot. Okay, lepas tu baru kita pasang. Bila kita selotip macam itu, dia punya kedudukan tu dia taklah berubah-ubah Lepas tu wasir. Abang ni dia pakai wasir spring. Dia kebaikan wasir spring ni, bila kita ikat skru dia, bila ada wasir spring, skru tu susah nak tercabut. Okay. Jadi kalau kita nak pakai skru, tak nak pakai tiang dekat situ, kita kena letak wasir spring lah. Okay, sekarang kita tukar dia punya main jet Kalau korang tengok sekarang, main jet ni, main jet standard tau. Standard double R 280. Korang tengok dia punya jarum dia terkeluar. Aku dah turun sampai habis. Dia tahap tu je. Dia 270 tapi lubang dia lagi besar daripada 280. Bila aku masukkan dekat dalam jarum, dia timbul sikit. Jadinya aku akan pakai main jet yang ni. Kita try kat operator dia. Lepas tu kita dah boleh try start motor ni Okay, jadinya sekarang motor ni dah boleh start Tapi kalau nak start, aku tak pasang power valve. Kita kena letak macam gini maknanya power valve tu tertutup. Kalau macam gini, dalam keadaan dia terbuka, jadinya kita akan tutup power valve tu gitu. Lepas tu kita start motor. Tapi tak tahu kenapa timing dia jadi tinggi macam gini Angin pun aku tak ada adjust lagi. Jadinya tak tahu angin dia asalnya motor ni dia buka berapa. Jadi aku akan try check. Aku tengok angin dia buka berapa motor ni. Okay, angin dia buka 1.5 Aku akan rendahkan timing dia. Dia nak ikutkan kalau macam gini. Dia bukannya nak cakap pilot dia kecil tau. Mungkin sebelum ni enjin dia berat. Dia adjust timing tu tak sama macam blok baru Pilot dia dah okey dah ni. Bila aku rem pun dia jatuh terus. Okay, dah.
kita tak boleh lama-lama sebab motor ni aku belum letak air coolant. Okey.